Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Lama kita tak berjumpa dalam ruangan Radio Terombah Official ini tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya nak berkhabar sikit yang boleh kita sama-sama fikirkan. Yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, mula sejarah adat pepatih ni apabila saya baca dalam Tambu Alam Minangkabau dan Undang-Undang Adat Minangkabau. Apa yang saya dapat tuan-tuan dan puan-puan ialah asalnya perkahwinan Raja Iskandar Zulkarnain dengan Puteri Rohum ataupun Puteri Raja Rom melahirkan 3 orang anak. Anak yang pertama Maharaja Dipang, anak yang kedua Maharaja Alif, anak yang ketiga Seri Maharaja Diraja. Maharaja Dipang mentadbir di kawasan China, Maharaja Alif mentadbir di kawasan Rom, ya, dan kemudian Maharaja Seri Maharaja Diraja mentadbir di kawasan Asia Tenggara, terutama di tanah Jawi, ya. Dan Seri Maharaja Diraja akhirnya beredar sampai ke tanah Jawi dan kapalnya terhenti di pinggir Gunung Merapi. Di situlah maka ia bertitah kepada orang-orangnya, termasuk kepada yang diberi gelar harimau compo, ya, anjing mu'alim, ya, kambing hutan, dan ada seorang berdua lagi lah, tuan-tuan dan perempuan. Maka bangsa siapa dapat yang membutuhkan kapal dan boleh berlayar akan berkahwin dengan puteri, maka dapat dan berkahwin. Yang saya nak ceritakan di sini tuan-tuan dan perempuan, bila dah berkahwin masing-masing pergilah mentadbir di tempat-tempat seperti di Agam, Tanah Datar dan 50 kota. Di 50 kota ialah kambing hutan. Dan kemudian itu golak saja tuan-tuan dan puan. Daripada 50 kota itulah maka berpindah ke Negeri Sembilan. Ada 9 suku yang sampai ke Negeri Sembilan. Ya tuan-tuan dan puan, yang sampai di Negeri Sembilan mengikut nama tempat asalnya. Misal kata Simalanggang, dia jadi suku Seri Melenggang. Itu dah, tuan-tuan dan puan. Apabila sampai ke Negeri Sembilan, bila saya tengok dalam Tambu Alam Minangkabau, Tambu yang 1830 sebelum, kebanyakan menceritakan ya adalah adat iaitu Datuk Pepatih Sebatang. Bukan Datuk Pepatih Nang Sebatang, Datuk Pepatih Sebatang. Datuk Pepatih Sebatang ini wujud tahun 1100 Masihi, ya, 1100 Masihi, dan itulah yang datang ya ke beberapa kawasan di Asia Tenggara hingga ke Nanning dan kemudian ke Negeri Sembilan. Ya, peringkat pertama dia merajuk dengan saudara, dan kemudian dia merantau sampai ke Nanning dan dia tengok keadaan dan macam-macam. Kemudian dia datang kali yang kedua. Barulah dia mengadakan hukum hakam adat pepatih itu sendiri, iaitu adat yang sebenar-benar adat yang teradat, adat istiadat, dan adat yang diadatkan, ya tuan-tuan dan perempuan, iaitu adat berseni syarak, syarak berseni hukum, hukum berseni kita bawa syarak mendaki, adat menurun. Syarak dan adat bagai aur dengan tobing, bagai isi dengan kuku, bagai irama dengan lagu, bagai mata hitam dan mata putih. Syarak itu penting sebab toreh adat pepatih ini ialah Islam, adat, akal budi. Itu yang ketiga. Jadi makna daripada 3 itulah baru pecahan kepada kepimpinan wilayah adat, ya, ataupun sempadan luar, dan barulah kepada benda-benda yang lain. Sebab di Negeri Sembilan ini dah ada toreh adat pepatih itu yang disumberkan berdasarkan Tambu Alam Minangkabau, Undang-Undang Adat Alam Minangkabau, yang apabila zaman awal datuk nenek moyang kita datang, maka adalah kemudian Tambu Sungai Ujung, Tambu Johol, ya, Tambu Ulu Mua, dan banyak lagi. Ya, dan Undang Gajah-Gajah Seri Menanti. Semua-semua ini mesti kita jadikan rujukan. Sebab dalam adat pepatih ini tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau kita tengok undang-undang adat orang Melayu, yang pertama iaitu adat Melayu itu sendiri. Adat Melayu yang berteraskan kepada hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka. Sebab itu
dia ada di Melaka, ada di Johor. Di Johor dia akan jadi undang-undang adat Melayu Johor. Pahang, undang-undang adat Melayu Pahang. Kalau Terengganu, undang-undang adat Melayu Terengganu. Dia tak jadi dia ada Temanggung. Ada Temanggung cuma ada di Negeri Sembilan, Naning dan Melaka. Dia bergandingan antara satu dengan yang lain. Dia tak boleh berjauhan tu. Sebab sebagai bukti, sebelum Datuk Temanggung meninggal dunia, dia bagi tahu kepada anak buah sebab Pepatih dan Temanggung ini saling jago-menjago, rapat-merapat antara satu dengan yang lain. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam adat pepatih ini, keturunan ataupun bako ataupun bonih penting. Ya, sangat-sangat penting. Sebab itulah maka tompek menyimpan bonih ini dipanggil sebagai poti bernian. Sebab adat pepatih mementingkan keturunan. Kalau tidak ada keturunan, maka masalah. Cukup 5 tahun tidak ada keturunan, maka akan berbincang pihak lelaki dan pihak perempuan. Yang lelaki akan dicarikan pasangan perempuan, perempuan akan dicarikan pasangan lelaki, akan diminta bercerai. Sebab lepas itu dia akan tengok ada keturunan ataupun tidak. Bukan saya nak minta bercerai, tuan-tuan dan puan, tapi keturunan itu penting. Tapi kalau tak nak bercerai, maka diminta mencari anak angkat, diangkatkan, diakukkan. Sebab itu adalah penting. Dan kemudian tuan-tuan dan puan, soal keturunan ini mustahak, dan soal keturunan ini adalah sangat-sangat penting, ya, tuan-tuan dan puan. Kalau tanah adat itu cuma ada adik-beradik lelaki saja, dia ada hak pakai sepanjang hayat. Belum lepas kepada waris ataupun suku lagi dah, tuan-tuan dan puan. Dia boleh guna sampai akhir hayat. Ini berlaku. Bila pulangkan ke suku, maka adik-beradik lelaki tak boleh pula datang di situ. Tak boleh pula ambil kelapa, tak boleh pula ambil durian. Dia ada hak pakai. Tetapi kalau adik-beradik lelaki ni ada rumah lain, tanah lain, dia boleh jual tanah tu kepada suku Perut yang lain yang berhak. Jualan itu adalah atas dasar kasih sayang, tuan-tuan dan puan. Poti bernian tadi, tompek menyimpan bonih. Jadi makna perempuan itu biasanya akan melahirkan zuriat yang baik-baik. Kalau di tanah Minangkabau dipanggil sebagai poti bunian. Poti bunian ini tompek menyimpan barang-barang adat. Sebab tu tak boleh orang lain tengok dah, tuan-tuan dan puan. Jadi dalam adat pepatih ini, kita kalau gumpal selebar kuku, kalau bantang selebar alam, walau sebesar biji labu, langit dan bumi ada di dalam. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan, adat balik ke bako. Bako ni, tuan-tuan dan puan, ada dua maksud. Satu, kalau si lelaki itu kematian bini, maka dia akan balik semula ke tompek keturunan dia. Jadi makna bako ni keturunan sebelah omak dan keturunan sebelah ayah. Dia akan balik, dia akan dijemput balik ke tompek asal usul Dan satu lagi makna bako ni, tuan-tuan dan puan, ialah kita menghormati juga keturunan sebelah ayah. Ya, keturunan sebelah ayah. Makna kita ziarah, kita datang, bawa boko dan macam-macam, saling menghormati. Ini yang saya katakan adat pepatih dan adat Temanggung ni saling bergabungan. Bukan kita pentingkan keturunan sebelah mak saja. Keturunan sebelah ayah pun kita kena perewahkan, tuan-tuan dan puan. Sekian, tuan-tuan dan puan. Jangan lupa like, jangan lupa share Raja Trombo Official. Bye-bye.